Buletin Didik 3 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan vaksin Sinovac untuk diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat pihak berkuasa Kawalan Dadah PBKD siang tadi. Kementerian Kesihatan KKM ingin memaklumkan bahawa mesyuarat pihak berkuasa Kawalan Dadah PBKD kali ke-370 yang telah bersidang pada hari ini 3 Mac 2022 bersetuju memberikan kelulusan bersyarat bagi penggunaan vaksin Coronavac Suspension for Injection COVID-19 Vaccine Viruscell Inactivated keluaran Sinovac Life Sciences Co Limited China dan Pharmaniaga Life Science Sdn Bhd Malaysia kepada golongan yang berumur 5 tahun hingga 11 tahun. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan kelulusan pendaftaran bersyarat itu masih memerlukan maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk vaksin terbabit dipantau serta dinilai secara berterusan oleh bahagian Regulatori Farmasi Negara MPRA. Sinovac sebelum ini telah diluluskan pendaftaran bersyarat bagi golongan berusia 12 tahun dan ke atas. Ini adalah vaksin COVID-19 kedua yang diluluskan untuk penggunaan bagi golongan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Kelulusan diberi kepada vaksin Comirnaty atau Pfizer pada 6 Januari lalu. 412 pusat pemberian vaksin PPV ditambah di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS untuk pelaksanaan secara jumpa terus atau walk-in. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dalam kenyataan berkata ia bagi memanfaatkan peluang sempena cuti sekolah. Menurut kenyataan itu, ibu bapa yang belum mempunyai janji temu vaksinasi untuk anak-anak berusia 5 hingga bawah 12 tahun digalakkan membawa anak ke PPV berdekatan. Sekiranya kuota vaksinasi hari berkenaan telah habis di PPV yang dihadiri, ibu bapa boleh memilih untuk datang semula pada keesokan hari atau boleh mendaftarkan anak untuk dapatkan slot vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Ibu bapa atau penjaga yang mendaftarkan anak untuk menerima vaksin pula akan menerima pautan tempahan janji temu dengan tarikh dan lokasi vaksinasi boleh dipilih mengikut kesesuaian waktu. Pelaksanaan PKIDS secara jumpa terus telah bermula pada 1 Mac lepas di beberapa PPV di Lembah Kelang iaitu PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL, PPV Aziata, PPV IDCC dan PPV Soka Gakkai. Setakat semalam, 929,733 individu atau 26.2% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui PKIDS yang dimulakan sejak 3 Februari lepas. 91% daripada 113 kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di luar fasiliti kesihatan hanya mengetahui status jangkitan selepas meninggal dunia dan dilakukan bedah siasat. Angka itu bagi tempoh 5 hingga 21 Februari lalu. Justru Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menyeru orang ramai untuk merujuk ahli keluarga mereka terutama warga emas ada komorbid dan mempunyai gejala COVID-19 ke fasiliti kesihatan segera bagi mendapatkan rawatan. Melalui survey yang kita telah buat, lebih daripada 50% ahli keluarga ataupun waris daripada mereka yang meninggal anggap bahawa sakit yang dialami oleh ahli keluarga mereka yang meninggal akibat COVID itu adalah sakit yang ringan dan mereka tidak rujuk kepada fasiliti kesihatan dengan cepat dan apabila dah dikesan terlalu lambat ataupun mereka dah meninggal dunia di rumah dan di luar fasiliti kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Hari Pendengaran Sedunia di Hospital Serdang, Selangor. Tambahnya 115 kes kematian disebabkan COVID-19 dilaporkan semalam, iaitu angka tertinggi ketika negara berhadapan gelombang varian Omicron. Meskipun kadar kematian akibat jangkitan itu kembali meningkat, namun ujar Khairy, ia lebih rendah berbanding ketika negara berhadapan gelombang varian Delta. Bilangan kematian yang diumumkan bukanlah bilangan kematian yang terjadi dalam satu hari. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, satu pelaporan kematian adalah dalam jangka masa 72 jam dan bagi kes-kes yang memerlukan siasatan lanjut di lapangan, contohnya kajian bedah siasat, ujian makmal dan sebagainya, ia boleh mengambil sehingga 4 hingga 6 minggu untuk dilaporkan dan diumumkan.
Daripada 115 kematian yang direkodkan semalam, 62 kes berlaku dalam masa 72 jam, manakala 53 kematian lagi melebihi tempoh 72 jam. Kes baharu COVID-19 dilapor semalam. Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan 99.31% atau 27,311 kes terdiri kategori 1 dan 2, manakala 0.69% atau 189 kes terdiri kategori 3, 4 dan 5. Daripada 189 kes COVID-19, kategori 3, 4 dan 5, 25 kes tidak menerima vaksinasi atau belum lengkap vaksinasi. 89 kes telah menerima 2 dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak. 38 kes telah menerima dos penggalak, 108 kes berusia 60 tahun dan ke atas dan 48 kes mempunyai komorbid. Bersua kembali, 42,166 individu telah mendapat kerja, manakala 1,200 pekerjaan baharu diwujudkan sejak Januari lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sehubungan itu berkata, inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang dilancar 19 Februari lalu berada di landasan tepat bagi mencapai sasaran mewujudkan 600,000 pekerjaan tahun ini. Jelas Perdana Menteri, kejayaan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Majlis Pekerjaan Negara NEC yang diadakan hari ini. Ia bagi membincangkan program dan inisiatif yang telah dan akan dijalankan oleh agensi pelaksana untuk mencipta peluang pekerjaan bagi rakyat negara ini. Kejayaan itu juga mencerminkan ekonomi negara yang semakin pulih dengan pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi dan sosial. Kejayaan yang dicapai negara tahun lalu, kerajaan dengan kerjasama bersepadu pelbagai kementerian, agensi pelaksana dan sektor swasta berjaya menempatkan 558,633 pekerjaan. Pencapaian itu adalah 112% daripada sasaran yang telah ditetapkan. Kerajaan yakin kejayaan ini boleh diulangi dengan sasaran yang lebih tinggi bagi tahun ini. Sekolah Kebangsaan Sungai Berua yang dilanda kepala air ketika banjir melanda Hulu Terengganu Ahad lalu musnah sama sekali. Dilaporkan nilai kerugian sama seperti kos untuk membina semula sebuah sekolah baru. Kesan banjir meninggalkan puing-puing kayu dan lumpur tebal yang sukar dibersihkan. Wartawan Muhammad Isyak Abdillah Ngah ada laporannya. SK Sungai Berua menempatkan 70 murid orang asli dari suku kaum Semak Beri serta mempunyai 11 guru dan 2 kaki tangan. Banjir Ahad lalu disifatkan paling buruk sejak sekolah ini dibina pada tahun 1980-an. Kerosakan membabitkan 6 bilik darjah, bilik mesyuarat, bilik guru, pejabat, isolasi stor sukan, makmal komputer, perpustakaan, surau dan padang bola. Turut musnah 20 peralatan sekolah dan 30 komputer baharu untuk kegunaan murid yang diperoleh tahun lalu. Kerja-kerja baik pulih dijangka mengambil masa yang lama dan buat sementara waktu proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan di dalam surau. Andai kata kita dah bersih separuh daripada bahagian ni, saya bercadang lah sebab murid kita lebih kurang 70 orang. Kita akan cuba sedaya upaya untuk hadirkan mereka kalau paling tidak pun dalam surau kita lah. Sebabnya kita tiada tempat yang elok lah masa ni. Dengan kerusi, meja semua dah tak ada kan. Siang tadi, kerja-kerja pembersihan giat dilakukan membabitkan sukarelawan dari Jemaah Nazir Malaysia dan orang perseorangan. Kita akan cuba membantu sedaya upaya selama yang untuk hari ini, untuk kali pertama. InsyaAllah lepas ni kita akan ada lanjutan lain lah. Bila kita melihat suasana kita yang kita tak jangka. Dan saya telah berbincang dengan beberapa rakan di Jemaah Nazir negeri-negeri lain
dan kita buat keputusan, insya-Allah kita akan buat susulan apa ni. Laporan terperinci mengenai kerosakan yang berlaku di sekolah ini akan dipanjangkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendidikan KPM. Banjir yang melanda SK Sungai Berua ini dianggarkan setinggi hampir 5 meter. Dan lihatlah kesan-kesan yang ditinggalkan oleh banjir, sisa-sisa longgokan kayu, lumpur-lumpur tebar sehingga ke paras lutut dan di sebelah sana sehingga ke sebelah peha. Dan di belakang saya ini adalah sisa-sisa kayu juga yang masih belum lagi dibersihkan. Dan mengapa perkara ini berlaku dan apa yang dapat saya kongsikan dengan penduduk di sebelah kiri, sebelah kanan dan juga di sebelah belakang sekolah ini merupakan bukit dan banyak berlaku runtuhan-runtuhan bukit sehingga menyebabkan banjir lumpur yang sangat dahsyat berlaku di kawasan ini. Laporan Muhammad Isa Abdilangah. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin membuat lawatan ke Sekolah Kebangsaan SK Taman Saintex Pasir Gudang Johor siang tadi. Menerusi perkongsiannya di Facebook, Datuk Muhammad memaklumkan sekolah rendah itu menghadapi isu kepadatan sekolah. Untuk itu, kerajaan melalui KPM memperuntukkan lebih kurang 13 juta ringgit untuk membina bangunan tambahan yang boleh menampung sehingga 500 orang murid. Pada sesi lawatan berkenaan, Datuk Muhammad juga ada membuat lawatan ke tapak baharu bagi sekolah menengah Saintex. Tambahnya, ketika ini projek berkenaan dalam peringkat pra-pembinaan. Beliau turut diiringi pegawai perancangan, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang serta pentadbir sekolah berkenaan. Apakah artifak yang ada di sini? Artifak ini datang dari dinasti Mamluk. Apakah dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang diperintahkan oleh golongan tentera hamba yang telah mengambil alih pemerintahan di Mesir dan di Syria dari abad ke-13 hingga ke abad 16. Golongan Mamluk sangat mahir dalam ukiran logam dan hiasan ukiran logam ini mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam dunia Islam. Rekaan yang cantik dan berkilat sering menjadikannya pilihan untuk digunakan di dalam jamuan sama ada di istana atau di kediaman golongan bangsawan. Motif yang menjadi pilihan untuk ukiran logam ini adalah geometri, jata dan lingkaran kaligrafi yang merangkumi gelaran Sultan. Ini adik-adik adalah bekas mangkuk milik pegawai kepada Sultan Al-Nasir. Ia dihiasi dengan tulisan kaligrafi yang besar dengan gaya tulisan Thuluth. Mangkuk ini digunakan untuk menghidangkan makanan. Kaligrafi dan lambang kebangsawanan menjadi ciri utama penghasilan hasil logam ini. Warna dan kilatan permukaan yang terhasil menunjukkan mutu kehalusan kerja tangan ini. Seringkali terdengar keluhan mengenai murid sering berhadapan kesukaran menguasai subjek bahasa Melayu dengan baik berikutan pelbagai kesalahan tata bahasa. Ia juga didorong dengan penguasaan bahasa percakapan yang tidak sama dengan bahasa Melayu mengikut kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Ke arah mengatasi masalah itu, Pegawai Pengurusan Peperiksaan Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru Muhammad Noruddin Abdul Aziz memperkenalkan sebuah buku. Menurut Muhammad Noruddin, buku Kuasai Tata Bahasa mengikut standard pembelajaran berpandukan KSSR mampu membantu pemahaman murid tahun 1 hingga 3. Konsep buku ini mudah saja yang menggunakan pendekatan modul pendiri yang mengandungi pengenalan ringkas, peta minda, jadual dan contoh yang sesuai dengan persekitaran murid. Seterusnya, terdapat juga latihan yang dipelbagaikan bentuk dan aras serta disusun secara sistematik. Perkara terbabit dikongsikan beliau melalui rancangan Bicara Karyawan yang disiarkan secara maya melalui Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka siang tadi. Tambah Muhammad Noruddin lagi, latihan melalui buku itu juga berbentuk gambar bertujuan untuk menarik minat murid. Selain itu, Muhammad Noruddin juga berpandangan kesalahan tata bahasa juga terjadi susulan situasi rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Gangguan bahasa ibunda atau dialek. Gangguan ini terjadi apabila
murid ataupun orang dewasa ni tak ikut-ikut dengan bahasa ibunda atau dialek. Ia menjadikan kebiasaan itu sebati dalam percakapan sehingga secara tidak langsung dialek digunakan dalam penulisan. Susulan itu, melalui buku yang diterbitkan, ia bukan sahaja membantu murid malah ibu bapa dalam usaha membimbing anak-anak. Buku kuasai tata bahasa mengikut standard ni ditulis secara ringkas, mudah dan sistematik agar murid dapat menguasai tata bahasa dengan baik. Soalan yang dikemukakan juga berdasarkan aras daripada aras rendah, sederhana dan tinggi. Pada bahagian soalan kebanyakannya menggunakan gambar supaya dapat mendekatkan diri murid itu kepada konteks kejadian. Muhammad Nuruddin turut berharap melalui buku terbabit penguasaan tata bahasa murid akan dapat diatasi dan memudahkan mereka menjawab peperiksaan dengan baik. Seni kaligrafi dan lukisan mural yang kebiasaannya dilukis di atas kanvas atau dinding kini dievolusikan ke atas permukaan perahu tambang yang bergerak. Idea unik itu adalah salah satu usaha dalam menjadikan seni itu kekal relevan. Sempena Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 yang berlangsung di Kuching Waterfront Sarawak, Balai Seni Negara mengambil inisiatif dalam mengangkat semula elemen tradisi yang kini semakin dilupakan berikutan peredaran zaman yang semakin moden. Seni kaligrafi yang diolah menjadi moden digelar kaligrafiti. Karya kaligrafiti yang dihasilkan menggabungkan tulisan pelbagai kaligrafi tradisional termasuk tulisan Jawi, Mandarin, Sanskrit dan skrip Iban lama. Kita membawakan artis pelukis mural dan juga kaligrafiti untuk menunjukkan bagaimana karya-karya ini boleh bergerak secara mobile, di mana sebelum ini secara tipikalnya ia akan berada di dinding-dinding, dan kali ini kita bawakan ia di atas bot, di atas perahu tambang yang digunakan oleh masyarakat di Kuching untuk dijadikan sebagai satu sentuhan kontemporari yang baharu. Antara bahan yang digunakan bagi demonstrasi seni atas perahu ini ialah cat minyak dan semburan cat. Turut diketengahkan lukisan mural yang memaparkan kepelbagaian etnik di negeri Sarawak. Tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan karya di atas perahu tambang ini adalah selama 4 hari sebelum kedua-duanya dihantar semula dan dijadikan sebagai pengangkutan masyarakat setempat. Laporan sukan, Liverpool mara ke suku akhir Piala FA Inggeris selepas 2 gol penyerang Jepun Takumi Minamino di babak pertama memastikan kemenangan 2-1 ke atas Norwich City. Chelsea dan Southampton turut mengorak langkah sama apabila melepasi halangan masing-masing. 3 hari selepas menjulang Piala Liga untuk trofi meja pertama musim ini, Liverpool menguasai pesaing Liga Perdana Inggeris Norwich City di awal permainan. Gol pertama Minamino melengkapkan gerakan menarik Liverpool dengan Divock Origi yang diberi peluang memulakan permainan oleh Jurgen Klopp melakukan umpanan untuk rakan sepasukannya itu pada minit ke-29. Rempatan padu Minamino 8 minit kemudian meletakkan Liverpool selesa di depan dan Alex Oxlade-Chamberlain hampir meledak gol ketiga pada pertengahan babak kedua. Bagaimanapun Norwich cuba bangkit dan Lucas Rapp memberikan harapan dengan merapatkan jurang ketika permainan berbaki 14 minit. Penjaga gol Liverpool Alisson kemudiannya menafikan peluang Norwich untuk menyamakan kedudukan apabila menyelamatkan percubaan lawan untuk kemarahan pasukannya menerusi keputusan 2-1. Chelsea pula mara ke suku akhir Piala FA melalui kemenangan 3-2 ke atas Luton Town yang berlangsung beberapa jam selepas pemiliknya Roman Abramovich mengumumkan untuk menjual kelab berkenaan. Skuad kendalian Thomas Tuchel yang bertandang ke Kenilworth Road untuk pusingan kelima Piala FA dibolosi seawal minit kedua menerusi tandukan Rhys Burke dan minit ke-27 hasil jaringan sulung Saul Niguez yang dipinjamkan Atletico Madrid pada Ogos lalu berjaya mengikat kedudukan. Luton sekali lagi mendalui pada minit ke-40 susulan kesilapan Sarr yang membolehkan Harry Cornick menjaringkan gol kedua dengan melepasi perangkap offside. Minit ke-68, Timo Werner meledak gol pertamanya dalam 8 perlawanan selepas penerima hantaran Ruben Loftus-Cheek disusuli sentuhan Romelu Lukaku yang menjaringkan gol ke-11 buat dirinya musim ini. Kelebihan itu dipertahankan Chelsea sehingga whistle penamat. Beralih tumpuan kesaingan Liga J di Jepun, Kawasaki Frontier bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Urawa Reds sekaligus melonjak ke tangga teratas carta Liga.
Ia perlawanan antara dua jagoan domestik apabila juara Liga Kawasaki Frontale berdepan pemenang Piala Super Urawa Reds. Urawa Reds terdahulu di depan menerusi tandukan Takuya Iwanami berpunca dari sepakan percuma minit ke-33. Sebelum Kawasaki Frontale memecah kebuntuan gol pada minit ke-62 melalui penyudah Akihiro Lenaga. Diikuti gol Miki Yamane berselang 2 minit nyata meletakkan defisit kepada pasukan lawan. Kemenangan 2-1 memihak Kawasaki Frontale untuk mengungguli puncak Liga dengan mengumpul 9 mata. Festival Cahaya di Copenhagen, Denmark mengakhiri Buletin Didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.